Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Keputusan yang kita tunggu-tunggu untuk rayuan Said Sadiq Said Abdurrahman bagi kes penggubahan uang haram dan juga penyalahgunaan kuasa, penyelewengan, kini semakin ke kemuncaknya. Adakah beliau akan dipenjarakan hari ini? Adakah beliau akan masuk penjara pada hari ini juga? Semuanya akan terjawab. Ikuti terus ulasan kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Persoalan sama ada Said Sadiq ke penjara atau dibebaskan bakal terjawab. Saudara, sebelum kita ulas tentang berita ini, jangan lupa siapa yang ada masalah kencing manis, gout, tinggi darah, jangan lupa tekan butang produk yang ada dalam video ini. Saya tak jual produk, saya tak jual obat, saya hanya mau kongsi kepada Anda semua manfaat yang terbaik. Beribu-ribu orang sudah membelinya, beribu orang yang telah sembuh, dan insya Allah Anda juga akan sembuh. Jadi tolong tekan butang produk itu. Dan harganya kini murah kerana ada promosi Ramadan dan juga ianya halal. Persoalan sama ada Said Sadiq ke penjara atau dibebaskan bakal terjawab. Persoalan sama ada ahli Parlimen Muar Said Sadiq Said Abdurrahman akan ke penjara atau tidak akan terjawab hari ini. Mahkamah Rayuan dijangka mengumumkan keputusan ke atas hukuman 3 tahun penjara yang telah diberikan oleh Mahkamah Tinggi setelah didapati bersalah atas tuduhan pecah amanah jenayah 2 tahun lalu. Panel 3 hakim Mahkamah Rayuan yang diketuai oleh Datuk Ahmad Zaidi Ibrahim berkemungkinan menyampaikan keputusan sebaik kedua-dua pihak selesai membuat penghujahan. Mahkamah juga mempunyai budi bicara untuk menangguhkan keputusan dan menetapkan tarikh lain bagi menyampaikan penghakiman. Anggota panel hakim lain ialah Datuk Azman Abdullah dan Datuk Norin Badarudin. Prosiding hari ini yang bermula pada jam 10 pagi akan dimulakan dengan Ketua Pendakwa Raya Datuk Wan Syarudin Wan Ladin menjawab hujah pembelaan dan meyakinkan mahkamah untuk mengekalkan keputusan Mahkamah Tinggi. Pada November tahun 2023, Mahkamah Tinggi menjatuhkan hukuman penjara 3 tahun dan sebatan kata Said Sadiq kerana bersubahat dengan dalam pecah amanah, membabitkan dana 1 juta ringgit milik sayap pemuda Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Sekiranya rayuan itu berjaya, Said Sadiq akan dibebaskan, namun pihak pendakwaan masih boleh merayu ke Mahkamah Persekutuan. Namun yang menjadi persoalan netizen ketika minum-minum kopi semalam, mereka bertanya, Said Sadiq Said Abdurrahman ini dia tak sedarkah dia mengeluarkan uang yang dibicarakan itu, kata mereka. Adakah orang di belakang Said Sadiq Said Abdurrahman dalam bersubahat di dalam mengeluarkan uang milik Mada itu? Ada yang bertanya, adakah Said Sadiq Said Abdurrahman sebenarnya hanya terperangkap oleh situasi politik pada waktu itu? Ataupun memangkah betul Said Sadiq Said Abdurrahman lah yang bersalah? Ada juga yang cuba membuat spekulasi, yaitu mungkin Said Sadiq Said Abdurrahman mengikut arahan ataupun mungkin terkena perangkap. Tiada satu orang pun yang tahu, yang hanya tahu hanya Tuhan. Dalam politik apa-apa saja boleh berlaku. Jadi sebelum kita teruskan, jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini tangkapan paling mengejutkan oleh SPRM dalam kes siasatan Ismail Sabri Yaakob. Hari ini adalah kali ke-6 Ismail Sabri Yaakob disiasat lagi oleh SPRM. Tetapi kejutan paling besar ialah apabila SPRM menahan seorang pengurup uang bagi membantu siasatan melibatkan kes Ismail Sabri Yaakob. Identiti pengurup uang ini menjadi tanda tanya. Bahkan mereka tertanda tanya, siapakah pengurup uang ini dan apa pula peranan beliau di dalam kes Ismail Sabri Yaakob? Bagaimana seorang pengurup uang ada kaitan dalam kes Ismail Sabri Yaakob ini? Adakah mula terhidu bibit-bibit atau cara-cara yang licik untuk pengubahan uang haram?
Inilah yang menjadi tanda tanya para netizen. Bagi mereka yang ada kencing manis, tinggi darah, dan gout, jangan lupa tekan butang produk yang ada dalam video ini. Produk itu baik, saya bukan jual obat, tapi nak kongsi dengan Anda. Produk ini sudah orang ramai guna dan berkesan, murah lagi tuh. Jadi sediakan payung sebelum hujan, cepat beli selagi stok masih ada. Hari ini identiti seorang pengurup uang telah pun didedahkan mengejutkan kita semua. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM semalam menahan seorang pengurup uang berhubung kes rasuah dan pengubahan wang haram yang membabitkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki ketika dihubungi berkata, suspek direman selama 2 hari bagi membantu siasatan, namun dilepaskan selepas mengadu sakit jantung. Beliau berkata, suspek kemudian dirujuk kepada doktor dan disahkan mengalami masalah jantung tersumbat sebelum dilepaskan bagi menerima rawatan lanjut. Dalam pada itu, Azam Baki berkata, proses merakam keterangan Ismail Sabri mungkin akan mengambil beberapa sesi lagi sebelum selesai. Ketika ditanya mengenai kemungkinan pendakwaan, beliau berkata masih ada beberapa individu lain yang perlu dipanggil untuk dirakam keterangannya. Petang semalam, bekas Perdana Menteri itu dilihat meninggalkan ibu pejabat SPRM di Putrajaya pada jam 4.35 petang. Selepas proses merakam keterangannya berlangsung selama lebih 6 jam. Sumber SPRM mengesahkan bahawa proses merakam keterangan Ismail Sabri akan disambung lagi pada pagi ini. Beliau disiasat berkaitan kes rasuah dan pengubahan wang haram, berhubung perbelanjaan serta perolehan dana untuk promosi dan publicity program Keluarga Malaysia sepanjang tempoh perkhidmatannya dari Ogos 2021 hingga November 2022. Saudara, yang menjadi buah mulut dalam kalangan netizen dan pengulas politik pada waktu ini ialah mereka bertanya-tanya, apa kaitan Ismail Sabri Yaakob dengan kes siasatan ini dengan pengurup uang tersebut? Kata netizen, apa sebenarnya yang diketahui oleh pengurup uang ini? Mungkinkah pengurup uang ini mempunyai maklumat rahsia yang mungkin tak pernah ramai orang tahu? Lebih mengejutkan kita, siapa identiti pengurup uang ini? Adakah ianya ada kaitan dengan mana-mana siasatan atau keluarga atau bagaimana? Semua itu jadi tanda tanya. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.